Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini, para CBO, para pengurus agensi eksekutif, para DM serta anda semua yang merupakan rakan ahli keluarga besar CNI di mana sahaja anda berada, sama ada anda berada dari Borneo, Sabah ataupun Sarawak, okey, ataupun anda dari kawasan Semenanjung Malaysia, dari kawasan utara, okey, tengah, selatan maupun pantai timur, ataupun mungkin ada rakan CBO kita dari negara Brunei dan juga Singapura. Jadi apa khabar anda semua? Luar biasa baik, baik. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sentiasa luar biasa dan juga sentiasa sihat, sejahtera, berbahagia bersama keluarga dan juga rakan taulan kita. Jadi sekali lagi saya sangat berbesar hati untuk mengucapkan selamat datang kepada anda semua dan terima kasih kerana anda sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama untuk menimba ilmu serta berkongsi pengalaman dalam kelas Zoom malam hari ini, iaitu Enzim Online Program dengan topik yang sangat menarik pada malam hari ini, iaitu enzim stres dan kesihatan mental. Okey, dalam Enzim Online Program kali ini, kita nak ketahui lebih lanjut pentingnya kesihatan mental pada masa kini, pada zaman sekarang ini. Sering kita dengar berita-berita ataupun info-info berkenaan dengan kesihatan mental. Jadi malam ini kita nak tahu apakah risiko, tanda dan juga punca terjadi keadaan kesihatan berkaitan dengan kesihatan mental ini. Jadi untuk mengupas topik kita akan bersama konsultan kanan pemakanan CNI iaitu Cik Mazla Ibrahim. Dan malam ini kita juga nak tahu bagaimana keistimewaan dan juga kehebatan CNI Enzim dapat membantu berkaitannya. Okey, jadi sudahkah anda bersedia? Siap sedia dengan pen dan buku anda untuk kita manfaatkan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, sambil anda siap-siap sedia semua, sebelum kita bersama dengan Cik Mazlah nanti, saya ada beberapa updates dan juga informasi untuk saya kongsikan di awal ini untuk anda semua. Yang pertamanya, sering kali ini yang kami sering ingatkan kepada semuanya, updates dan juga informasi berkaitan dengan promosi khas referral NEI 2 ini, Incentive Network Expansion 2 ini, di mana ada 3 package menarik untuk anda menaja mereka yang menjadi pelanggan anda, iaitu dengan package LEF dan juga ekstasi, LEF dan juga 2 botol RJ Vitasi dan juga LEF dan juga Neoorganic, di mana setiap penajahan anda boleh mendapatkan insentif bernilai RM50, di mana insentif ini akan dibayar secara mingguan. Dan untuk anda semua, insentif tambahan bulanan akan diberikan kepada CBO yang berjaya refer 5 CBO baru. Jadi akan mendapat insentif tambahan bernilai RM50 lagi. Jadi dengan total keseluruhan RM300. Okey, boleh anda dapatkan macam-macam dalam setiap minggu ini. Okey, setiap 5 refer 5 CBO baru. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan promosi khas referral. Dan yang kedua, promosi khas insentif pembelian ulangan dengan package yang sama juga diteruskan pada tahun ini sehingga Disember ini, di mana setiap package ini tentunya anda dapat banyak penjimatan. Bukan sahaja mereka yang baru nak join tu, anda sebagai CBO boleh juga manfaatkan package-package ini, di mana dalam promosi khas insentif pembelian ulangan ini, anda juga boleh mendapatkan insentif bernilai RM25 untuk kelayakan referral, dengan kelayakan 100 PSPV dan juga kelayakan AM. Anda boleh lihat di situ kelayakannya dan mendapat tambahan RM25 tertakluk kepada terma dan syarat. Dan untuk 2 package NEI dan juga
promosi khas insentif pembelian ulangan ini untuk pengetahuan lanjut anda, anda boleh menghubungi pengurus kawasan anda masing-masing. Okey, seterusnya WSP juga diteruskan pada tahun 2023 dan pada kali ini saya ingin fokus kepada enzim di CNI, okey, di mana enzim anda boleh dapatkan dalam package wellness special package ini. Anda boleh dapatkan dengan promosi-promosi yang menarik, boleh dapatkan pembelian 6 percuma 2 LAF, kemudian anda boleh beli 3 LAF percuma 1. Kemudian dengan live enzim juga dengan package yang sama juga, beli 6 percuma 2 ataupun beli 3 percuma 1, dan kemudian anda boleh dapatkan juga LAF dengan dalam pembelian LAF dan juga Neogedik, dan dapatkan percuma Royal Jelly. Dan untuk wellness special package ini, yang specialnya untuk anda sebagai AIM, anda boleh menikmati insentif tunai khas AIM, dan setiap package menawarkan nilai yang berbeza, tertera di skrin, anda boleh lihat di sana, dan rujuk poster WSP. Alright, itu sedikit informasi dan juga update sebelum kita memulakan kelas pada malam hari ini. Jadi untuk ingatan mesra, pastikan mikrofon anda ditutup supaya perjalanan kelas kita berjalan dengan lancar pada malam hari ini. Dan selain itu, boleh anda rename nama anda jika nama akaun anda bukan nama sebenar untuk tujuan pendaftaran. Dan sepanjang sesi pembelajaran khas kita berkenaan dengan enzim pada malam hari ini, anda boleh bertanya melalui ruangan chat di mana kita akan jawab segala persoalan anda berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini di sesi Q&A nantinya. Okey, baiklah, sebelum saya menjemput speaker kita, Cik Mazlah Ibrahim, untuk perkongsian beliau, saya ada berita panas untuk saya beritakan juga kepada anda, okey, berkaitan dengan Live Exam Advanced Formula ini, okey, di mana penelitian terbaru LAF dari Profesor Chow Chi Fai yang terus-menerus menjalankan kajian, penyelidikan dan juga penemuan berkaitan dengan enzim, okey, di mana teknologi MANAP dan juga NeoFit yang beliau temui yang mendapat paten daripada 5 negara, Jerman, Australia, Jepun, Taiwan dan juga China. Dan CNI sangat berbangga dapat berkolaborasi dan juga bekerjasama secara eksklusif bersama dengan Prof. Chow, di mana beliau merupakan Profesor Terhormat Food Science dan Penggunaan Bioteknologi dari Taiwan National Chung Ching University, okey. Dan beliau juga baru-baru ini telah tersenarai di University Stanford, Amerika Syarikat sebagai 2% saintis tercemerlang di dunia, di mana saya sangat berbangga dapat berkolaborasi dengan beliau. Dan untuk anda semua, saya ada berita terbaru berkenaan dengan penelitian beliau, di mana penelitian yang pertama ini, ada 3 penelitian. Pilihan pertama ini, kita boleh lihat LAF berjaya mengurangkan kadar keradangan di dalam tubuh kita, di mana dalam rajah ini satu indikator yang boleh kita kaitkan dengan keradangan iaitu NO, nitrik oksida. Okey, nitrik oksida ni dia boleh menandakan bahawa badan kita mengalami keradangan dan juga pembengkakan, terutama di saluran pernafasan. Jadi LAF mampu untuk mengurangkan keradangan yang berkaitan dengan saluran pernafasan, NO ini. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian berkenaan dengan anti radang yang kedua, indikator anti radang yang kedua di dalam badan kita yang menunjukkan keradangan ini iaitu interleukin 6 atau nama ringkasnya IL-6 ni, yang boleh menunjukkan bahawa badan kita terjadi keradangan yang menunjukkan simptom seperti demam tinggi. Okey, IL-6 ini boleh tinggi apabila badan kita mengalami jangkitan daripada sumber-sumber luaran, jangkitan kuman seperti virus dan juga bakteria. Jadi bila kita mengalami jangkitan kuman, okey, IL-6 ni akan tinggi. Dan kita boleh lihat di mana dengan pengambilan LAF dengan dos 1 kali ganda, ia menurun 50%.
Kemudian kita lihat yang kedua, dengan dos 2 kali ganda, dia menurun lagi 81 kali ganda. Ini menunjukkan bahawa LAF berupaya menyekat kadar IL-6 ini dengan menunjukkan kesan anti radikal dan juga perlindungan terhadap penyakit akibat jangkitan kuman. Okey, itu indikator IL-6. Dan penelitian yang ketiga, okey, berkaitan dengan anti radang yang ketiga, iaitu TNF alpha ini, okey, tumor necrosis factor alpha ini, di mana apabila ia tinggi, dia menunjukkan bahawa kemungkinan terjadinya sel kanser dalam badan kita. Dengan pengambilan LAF dos 1 kali ganda, okey, dia menunjukkan penurunan 53%. 2 kali ganda menunjukkan penurunan yang lebih, iaitu 78%. Ini menunjukkan LAF berupaya mengurangkan kadar TNF alpha ini dan menunjukkan kesan anti radang dan juga perlindungan terhadap kanser. Okey, ini penelitian terbaru yang melengkapkan lagi 10 kajian saintifik LAF yang sebelum ini beliau telah lakukan, dan kita boleh pastikan bahawa LAF ini memang kita perlukan sebagai katalis dalam setiap fungsi badan kita. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, itu penelitian terbaru berkaitan dengan enzim ini untuk anda war-warkan lagi berkaitan dengan keberkesanan enzim dan juga kesannya terhadap anti radang. Okey, jadi untuk membincangkan topik malam ini, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Cik Mazlah Ibrahim untuk perkongsian beliau berkenaan dengan topik kita. Kita nak fokus pula kepada enzim, stres dan kesihatan mental. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Cik Mazlah Ibrahim. Dipersilakan Cik Mazlah. Terima kasih Dr. Zadi atas perkongsian pengenalan tadi. Jadinya kalau kita lihat tentang let me see. Okey, sebentar ya. Okey. Bila kita cerita penelitian yang dibuat ataupun kajian yang dibuat oleh Dr. Profesor Chow tadi, iaitu anti radang, ada 3 jenis anti radang yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi, iaitu pertama anti radang yang mana dipanggil marker lah ataupun indikator. Jadinya indikator yang pertama menunjukkan masalah serangan di saluran pernafasan. Jadinya dengan mengambil LAAF dapat mengurangkan masalah keradangan di saluran pernafasan. Itu sebagai ulangan. Dan kedua adalah di mana indikator ataupun marker yang menunjukkan bahawa dia dapat mengurangkan masalah ataupun keradangan yang disebabkan oleh jangkitan. So ini juga penelitian yang dibuat. Maksudnya LAF ini ataupun kita enzim CNI bukan hanya apabila kita lancarkan, kita duduk diam, tetapi sentiasa mencari bukti bahawa produk enzim ini sentiasa kita nak kekalkan dan pastikan sebagai satu cerita tentang untuk menegakkan lagi, menambahkan lagi kita punya ilmu dan menurunkan daya perkongsian kita, daya untuk kita bercerita tentang enzim ini. Kenapa enzim itu amat penting? Okay, baru-baru ini juga sebelum yang ketiga, berkongsi tentang satu lagi indikator ataupun marker di mana ia menunjukkan bahawa LAF ini dapat membantu atau mengurangkan tentang orang kata tu keradangan disebabkan oleh sel kanser. So jadi ini penemuan ini bukannya orang kata tu kita cerita saja, tetapi sentiasa dah ada satu penelitian. Dan ini 3 yang baru, ini terbaru. 3 yang terbaru dan kita dapati bahawa selain daripada ini, sebelum ini ada 10. Sebelah tadi mungkin secara Dr. Zaidi ada tunjuk satu slide, dan slide ini pun kita tidak kupas panjang, tapi ada 10 penelitian ataupun kajian yang telah dibuat yang menunjukkan bahawa LAF mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Jadi di masa yang akan datang ataupun kalau kita ada masa, mungkin kita boleh buat program enzim, hanya fokus kepada enzim yang untuk mengetahui tentang penelitian itu pada masa yang akan datang. Okey, sebelum saya kongsi tentang topik saya ingin cerita juga tentang kajian ataupun
tentang anti radang ni. Salah satu daripada keradangan yang dibuat adalah yang berlaku di dalam badan kita adalah ada juga kajian yang disebabkan oleh sisa-sisa virus, maknanya sisa-sisa protein virus, orang kata tu COVID-19. Sisa-sisa virus ini tidak 100% terurai. Jadinya apabila tidak 100% terurai, ada yang masih tinggal di dalam badan. Ada di antara pesakit-pesakit COVID, dia ada mempunyai masalah long COVID. So jadinya bagi orang yang mempunyai simptom-simptom long COVID ni memang bagus ambil LAAF. Dan salah satu daripada simptom long COVID ini, mereka ada efek gangguan kepada masalah otak. Paling selalu yang ada orang yang ada kena attack COVID-19, bila dengar otak ni, satu, mereka cepat lupa. So jadinya ini bila kita dapati bahawa enzim yang dapat membantu adalah untuk membantu penguraian sisa-sisa protein COVID-19 ini adalah enzim yang berbentuk metabolik. So jadinya kalau kita lihat enzim CNI, LAF ataupun life enzyme mempunyai enzim jenis bukan hanya enzim penghadaman tetapi enzim metabolik. So jadinya bagi anda yang mempunyai masalah keradangan yang disebabkan oleh long COVID, jadi salah satu daripada simptomnya adalah mudah lupa. So jadinya memang enzim LAF ataupun life enzyme ni bagus untuk anda. So jadi itu kaitan saya nak tarikkan enzim stres dan juga kesihatan mental, kerana otak ini memang kita tahu bahawa organ yang kontrol ataupun mengawal tentang kesihatan mental ini. Maka kita cerita sedikit. Hari ini saya kupas cerita tentang topiknya adalah enzim, stres dan juga kesihatan mental. Jadinya saya akan tekankan apa itu stres dan kemudian jenis stres, dan kemudian kita akan juga lihat beberapa punca utama yang menyebabkan stres, dan ketiga, dan simptom-simptom yang berkaitan yang menunjukkan orang itu stres. Jadi hari ini kita nak tengok sama ada anda ada stres ataupun tidak. Jadi kita lihat simptom nanti sebentar lagi. Ketiga, kita nak tahu juga, saya akan kupas apa kaitan stres dengan kesihatan mental. Dan keempat, risiko masalah kesihatan yang lain. Bukan hanya kita kaitkan kepada masalah mental, tetapi kita lihat juga tentang masalah-masalah kesihatan yang lain yang boleh berlaku sekiranya stres ini tidak dikawal ataupun tidak ditangani dengan bagus. Okey, kelima adalah bagaimana enzim dapat membantu dalam menangani stres ini, dan adakah produk-produk lain dapat membantu. Akhirnya kita akan ada Q&A. Right? So, jom kita teruskan. Jadi pertama, saya ingin kongsikan dengan anda, sebenarnya topik ini dicadangkan oleh CBO di dalam borang maklum balas. Jadinya bila kita ada enzim, kadang-kadang kita ada tuliskan tentang borang maklum balas, ada yang menuliskan untuk kami menceritakan tentang stres ini. Jadinya apabila cerita tentang stres, sebenarnya saya masih okey untuk bercerita, tetapi bila cerita pasal kesihatan mental ini sedikit saya susah juga. Kenapa? Saya kami sebagai orang kata tu pakar pemakanan ataupun nutritionist, jadinya tugas kami adalah lebih kepada untuk fokuskan anda kepada fizikal, iaitu dalam keadaan jasmani. Tetapi apabila kita cerita tentang stres dan kesihatan mental, kita kena lihat kepada 4 aspek dalam badan kita. Kita ada bahagian fizikal, iaitu jasmani. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi kita juga ada mental yang fokus kepada minda. Kemudian kita ada dalam keadaan kita juga mempunyai emotional part of us, iaitu bahagian emosi, dan terakhirnya adalah spiritual, iaitu kerohanian atau rohani. Physical, mental, emotional, spiritual, ataupun dalam bahasa Melayunya jasmani, minda, emosi, rohani. Kalau kita cerita pasal stres ini, kita perlu badan kita ni dalam keadaan homeostasis ataupun kita kena balance.
Masalahnya bila kita tak dapat balance keempat-empat ini, jadi inilah keadaan yang badan kita tidak seimbang dan ini akan meningkatkan lagi kesan stres dalam badan kita. Okay. Itu yang buatkan saya sedikit susah nak bercerita. Jadi kita cuba juga, saya akan cuba dan sama-sama kita belajar pada malam ini. Apa itu stres? Okey, saya baca tentang ni. Stres ni sebenarnya badan bila kita ada macam nampak satu ancaman ataupun ada satu orang kata tu keadaan yang berbahaya atau sesuatu keadaan yang baru yang kita tak dapat, macam kita tak, orang kata tu, familiar with, kita tak selalu alami. Jadinya kita akan nampak dia sebagai ancaman. Jadi badan kita akan memberikan tindak balas ataupun reaction kepada ancaman ini. Itulah stres. Okey. Stres ni selalu orang anggap dia sebagai 100% negatif. Tetapi stres juga adalah satu yang positif. Kenapa? Kenapa? Sebab dia bantu kita punya otak untuk melakukan kerja. Supaya kita dapat laksanakan sesuatu kerja ketika kita tertekan. Contohnya lah, apabila kita perlu nak capai PV, setiap bulan kita ada target. Setiap daripada kita mungkin nak capai 6,000 PGPV. Mungkin yang ada yang nak capai 10,000 PGPV. Jadi masa ketika tu lihat pada sekarang ni 17 hari bulan. 17 hari bulan dan dekat dah lebih daripada setengah bulan lah. Jadinya adakah kita cukup ataupun tidak? Bagaimana pula kita nak dalam yang remaining hari-hari ini, bagaimana kita nak plan supaya jumlah PGPD kita cukup untuk capai target. Jadinya badan kita akan stres, jadi stres ini. Jadi kalau anda dapat menanganinya, memang anda akan nampak apabila anda capai, anda rasa lega. So stress is actually bring out satu emosi, keadaan orang kata tu keadaan badan yang anda yang penuh dengan oksigen, dengan saluran darah yang mengalir dengan begitu lancarnya ke mana semua sekali. Dan ketika ini anda orang kata supercharge. Okey. Sebab itu seperti saya kata tadi, otak kalau dengan stres ini dia dapat bantu untuk kita bekerja. Kita dapat fokus lagi, kita dapat belajar benda yang baru. Kita dapat ingat, ya. Dan kemudian kita dapat berfikir, kita dapat lebih kreatif. Kita dapat buat keputusan yang rasional. So that's why stress is good for us. Stress is good for us. Kita bayangkanlah satu gitar. Gitar dia ada tali dia kan. Dan setiap kali orang main gitar, dia akan pusing-pusing tali itu, akan tegangkan tali tersebut kan. Dan apabila kesemua tali itu ditegangkan, dia ada mempunyai nada muzik rhythm yang bagus. Jadinya sedap. Kalau tali itu terlalu kendur, dia ataupun terlalu kendur, dia akan bunyi dia tak sedap. Tapi kalau terlalu ketat, dia akan putus pula. So now kita perlu tahu bagaimana kita nak adjust tali ini supaya ianya maintain. Jadi tali gitar kita perlulah dalam keadaan yang mana kita boleh kawal. So jadi di sini saya tunjukkan satu gambar di mana anda, bayangkan anda dikejar oleh anjing. So bila anda dikejar oleh anjing, anda nampak anjing je. Lepas tu anda tengok anjing tu tengok anda. Mungkin masa tu mata bertentang mata, lepas tu anjing tu pergi mengejar anda. Anda pun tiba-tiba sebelum ni tak boleh lari 100 meter pecut. Anda boleh buat laju dan akan anda ke arah kepada katakanlah kepada crowd yang lain. Anda akan pergi cari tempat yang selamat. Selalunya kepada tempat yang ramai orang supaya orang boleh bantu untuk halau itu anjing kan. Jadinya bila ini berlaku, anda akan pucuk dan masa itu semua tenaga anda akan anda lakukan, anda akan dapat tenaga yang luar biasa, superwoman, superman ketika ini, ya. Dan apabila anda nampak anjing itu berlalu pergi dan akan anda relax kembali. So this one is very good untuk anda. Ini kita namakan stress fizikal. Jadi ketika stres ini, apa yang berlaku? Dalam keadaan contohnya anjing mengejar anda,
di dalam badan ada satu respon. Jadinya pertama sekali apa yang dia respon? Dekat buah pinggang anda, di atas ini, warna kuning ni, ada dua adalah kelenjar adrenal. Dan kelenjar adrenal ini apabila ada signal macam satu ancaman, dia akan mengeluarkan hormon. Ada dua hormon iaitu kortisol dan juga adrenalin. Okay? Adrenalin. So, kortisol ataupun hormon kortisol ini dia akan kasih signal kepada kita punya hati untuk menukarkan glycogen kepada glukos. Jadi glukos akan dirembes keluar dengan banyaknya. Okay? Jadinya kenapa ini berlaku? Supaya glukos ini akan masuk ke dalam saluran darah dan saluran darah akan penuh dengan glukos. Kenapa? Saluran darah ini dengan glukos ini akan laju akan pergi ke otak untuk memberikan tenaga kepada otak. Okay. Itu satu. Jadinya that's why you penuh ketika ini you akan rasa ini sebab you are full of energy kerana otak kita sudah mempunyai energi yang diberikan menggunakan glukos itu. Glukos adalah satu tenaga kepada otak kita. Dan bagi kemudian di bahagian saluran darah pasti dia akan pergi kepada pada bahagian-bahagian yang lain glukos ini. So semua tempat akan begitu aktif. Dan kedua, hormon yang kedua yang dinamakan adrenalin, apa yang dia buat adalah dia akan membuat nadi kita akan cepat. Denyutan jantung kita akan cepat. So anda kat sini nampak denyutan jantung. Itu anda akan rasa berdebar-debar rasa kan. Jadi denyutan jantung, tekanan darah akan tinggi ketika ini. So sebab itu apabila kita buat cek darah kan, buat tekanan darah tu, selalunya kita bila orang tu panjat tangga ke naik dengan laju, kita suruh dia relax dulu. So kenapa? Ini disebabkan apabila satu tekanan diberikan, so jadinya hormon ini akan keluar. Jadi hormon akan keluar dan akan membuatkan jantung anda pump terlalu tinggi dan kemudian tekanan darah akan tinggi. Okay? Dan apabila tekanan itu darah itu akan, jadi darah akan lancar dan darah akan juga menghantar nutrien-nutrien bukan saja glukos tetapi oksigen ke otak. Jadinya this one why you dapat menjadi superhuman dalam masa yang orang kata tu yang sebentar itu. Alright? So anda tahu kan tentang stres tidak semestinya dia negatif saja. Apakah yang kita katakan pula macam mana yang buatkan stres ini negatif? Okay. Saya cerita pula ada jenis. Tadi kita jeniskan stres fizikal kan. Kemudian ini ada satu stres yang selalu orang kaitkan dengan stres negatif, iaitu stres emosi. Okey, stres emosi ini punca dia. Ini saya carikan 8 jenis punca yang menyebabkan stres emosi. Yang selalu daripada kita the top 8 teratas. Pertamanya kewangan. Kita tak cukup wang. Jadinya kita nak spend a lot lebih kan, jadinya ini akan membuatkan kita stres. Bila stres ini kerana wang yang tak cukup tu mungkin berpanjangan, jadi stres emosi kita akan berpanjangan. Jadinya hormon kita akan sentiasa keluar, lepas tu glukos akan naik dan ini akan efek kepada bahagian-bahagian. Contohnya tadi kita beritahu dia akan efek dekat mana? Dia efek dekat hati, dia efek dekat jantung tadi ya, dan dia efek juga dekat saluran darah. Dan dia efek juga kat buah pinggang. So, stres emosi dia akan efek lebih kepada bahagian-bahagian fizikal yang lain, organ-organ yang lain. Okay. Ini satu kewangan. Kedua, okay, mungkin juga anda mempunyai masalah tadi, saya cakap tadi PV tak cukup kan, sebagainya. Dan ada yang boleh, ada daripada leader-leader ataupun CBO, bila nak fight, okay, dia fight, dia pergi cari, buat kerja, tindakan. Tetapi mungkin ada daripada anda, nak buat 6 PGPV, tapi lepas tu bangun pagi, lepas tu selimut balik. So jadinya you akan stres tapi you tak ada tindakan. Bila you ada tindakan and you berhasil, then you become stress yang fizikal. Tetapi kalau you PV tak cukup tapi you tak bangun, yang you tak pergi bergerak, you jadi stres emosi. Okay? Ini termasuklah dalam pekerjaan, dalam urusan kita dan juga dalam sekiranya kita sebagai student, pelajar juga. Ini juga ada keadaannya. So apabila stres dalam belajar pun, you need to do it so that after that you akan ada mempunyai hasil. Tapi if you
Lepas nak belajar, lepas tu nak tidur, tak nak sambung, tak nak ulang kaji dan sebagainya, then it become stress emosi. So now understand kaitan dengan stres fizikal dan stres emosi. Kemudian keadaan kesihatan. Mungkin ada orang daripada anda yang mungkin ada yang itu dia cek tiba-tiba dia dapat tahu dia ada kanser. So ini akan naikkan stress level. Okay. Bagi orang ada yang tak mau tahu, dan lepas tu bila tahu tak buat apa-apa. Tapi ada orang yang cari penyelesaian untuk bagaimana untuk orang kan supaya kanser itu tidak menular. Tadi kita baru beritahu kan anti radang dengan tumor marker yang LAF boleh bantu. So jadi kesihatan. Dan mungkin juga orang-orang di sekeliling anda yang tidak sihat, yang bedridden contohnya, dan dia akan increase pada kesihatan untuk anda juga masalah tentang stres kepada anda. Kemudian perhubungan. Contohnya lah anda putus cinta, mungkin juga anda kalau macam hubungan suami isteri pun bercerai, mungkin juga ada kehilangan seorang yang anda sayangi, maknanya orang tu bercerai matilah. Jadinya ini adalah satu keadaan yang memang tidak dapat keadaan stres kepada emosi kita. But nanti kita cakap bagaimana kita nak tangani. But this is actually bukannya sesuatu benda yang katanya kita boleh ambil lewa. Memang betul. Ia akan menjadikan kita stres, ya. Kemudian apa lagi? Sekarang ni antara kita, anak-anak kita, yang selalu yang berlaku adalah kita sentiasa terdedah kepada alat-alat gadget peranti yang ada social media. So banyak pula daripada kita yang sentiasa orang kata tak ada social media, tak boleh nak check WhatsApp, tak boleh check Instagram, tak boleh check Facebook, tak boleh check TikTok. Jadinya ini yang ni. Kadang-kadang luahkan perasaan menggunakan social media. Kadang-kadang ambil masa untuk tengok orang punya komen. So all this thing is very stressful. But adakah ianya boleh ditangani? Sebenarnya boleh. Okay? Tetapi itu kita nak lihat. Kita kena tanya sama ada social media ini mengganggu kita, mengganggu emosi kita. Okay? Itu satu, bahagian social media, partnya. Kedua adalah saya nak kongsikan dengan peranti itu sendiri, the gadget, sama ada anda menggunakan smartphone, sama anda menggunakan tablet dan sebagainya. Okay. Kita sebenarnya di dalam dekat dunia kita, bumi kita ni, dia menghasilkan elektromagnetik. Bahan-bahan elektronik ini menghasilkan elektromagnetik. Kalau dia ada orang kata tu fungsi di mana ada orang kata tu wireless, dia punya electric magnetic akan lebih tinggi. Smartphone is wireless kan. So jadinya keadaan seperti ini. Nak tahu tak berapa banyak bezanya? Okay, bumi di dalam elektromagnetiknya dia punya bacaan semua 7.8 Hz. Okay, 7.8 Hz. Jadinya kalau anda menggunakan smartphone dan sebagainya, sekarang ni dia punya orang kata tu elektromagnetiknya adalah 5 gigabyte ataupun 5 gigahertz. Berapa bilion kali ganda dengan the normal one. So that's why bila anda nak tidur, memang kita recommend anda tidak duduk dekat dengan handphone. Okay. Berapa daripada kita bila bangun, satu yang pertama sekali cari adalah handphone. So you dekat, gelombang elektromagnetik kan efek you punya gangguan dalam badan anda. So dia akan efek gangguan mental anda. Dia efek kepada otak anda. So this is satu yang actually sama ada anda boleh kawal, anda boleh tangani. Yes, boleh sebenarnya. Okay, apa lagi? Perasaan anda. So perasaan anda mungkin bertukar-tukar. Banyak orang boleh relax. Dengan cara dia relax, jadi perasaan tu boleh cool down. Tetapi ada daripada kita yang tak berapa kontrol. Kadang sekejap sedih, kejap tukar kepada happy, kejap cepat ni. Terlalu banyak emosi dalam satu masa. Jadi ini pun tidak bagus kerana ia menyebabkan gangguan stres kepada emosi. Dan kemudian yang ke-9 adalah tentang tidur.
Tidur, sebenarnya kita tahu bahawa kita paling lama pun in terms of tidur is 8 jam. Tetapi kalau kita lihat semakin kita sudah meningkat, umur kita semakin meningkat, actually kita punya tidur boleh dikurangkan. Yang masalah berlaku adalah apabila gangguan tidur ini selalu dikaitkan dengan apa yang kita buat. Banyak orang dia akan menggunakan masa belah malam untuk main game dan sebagainya. Dan bila main game, jadinya tak dapat otak cergas. Bila pagi dah penat, akan tidur. Dan pastinya malam akan cergas semula. Kerana kita punya jadual tidur itu telah kita rosakkan. So, how to tangani? Jadinya anda sudah tahu, jadinya bagaimana kita nak balikkan kepada jadual ini. Nak main game boleh. Tapi jangan lama dan kemudian dalam masa yang sama bukan malam. Okay, seterusnya terakhir, amat penting. Ini bahagian nutrition, iaitu daripada kita ramai yang makan, tetapi makanan yang kita makan kurang zat. Ramai dari kita pilih convenient food. Contohnya makanan-makanan fast food yang sekarang ni begitu banyak. Bila fast food, jadinya dia punya nutrisi selalunya rendah ataupun ada yang zero nutrisi. Zatnya zero. Jadi kosong. Jadinya pasti kita ada makan, ya kita nampak badan kita membesar, tetapi dia tidak memberikan makanan kepada organ-organ dalaman kita termasuk otak. Okay? Ini punca stres emosi. Okay, so simptom. Now kita nak tengok adakah anda mempunyai masalah ini. Pertama, badan anda lemah atau tak bermain. Okay. Kedua, adakah anda cepat risau? Sikit-sikit aja risau, sikit-sikit aja risau. So jadinya ini adalah juga simptom. Ketiga, adakah anda tiba-tiba rasa kurang selera makan? Tak demam tak apa, tiba-tiba anda kurang selera makan. Keempat, anda kadang-kadang suka satu hobi, tiba-tiba anda dah hilang minat kepada hobi tersebut. Ini pun juga adalah daripada simptom stres. Kelima, anda cepat rasa penat. Selalu bila itu anda cepat drain, macam rasa exhausted sangat, burn out. Dan ianya hasilnya anda tidak produktif. Ini kelima. Keenam, anda tak dapat fokus. Anda fikir sana, fikir sini, lepas tu fokus anda tidak kepada sesuatu yang sepatutnya anda fokus. Jadinya hilang daya tumpuan anda. Ketujuh, rasa tak cukup masa. Masa nak buat kerja, tergesa-gesa kerana anda rasa, masa depan ni aku nak kena buat ni. Depan ni anda nak buat ni. Tetapi kalau anda relax, anda cuma susun jadual anda, dan anda nampak sebenarnya semestinya anda buat semua dalam satu masa. Kata ini sebenarnya kita boleh tangani. Okay? Jadi nombor 7, adakah anda rasa tak cukup masa ataupun ada sentiasa tergesa-gesa? Ke-8, adakah anda banyak fikir ataupun fikiran anda berkecamuk? Banyak benda lah sampai tak sana sini sana situ. Okey, ini ke-8. So kalau ada di antara 12 ini anda tulis ada. Kalau tidak tak perlu tulis lah. Jadinya siapa yang ada boleh tulis kat situ ada. Okey. Mungkin juga anda tadi saya cakap tidur tak cukup masa dan sukar untuk tidur. Dan ini akan menyebabkan insomnia lah. Ya. Ke-10, cepat rasa jengkel. Maksudnya jengkel ni, anda bila orang cakap sikit, anda menyampah ke orang tu. Apa yang dia cakap, anda menyampah. Jadinya ini perkataan, cepat rasa jengkel. Cepat rasa meluat, cepat rasa menyampah. Ini kalau anda ada keadaan ni, memanglah anda memang stres. Kalau anda sentiasa menyampah ke orang, meluat ke orang, maknanya anda 100% sentiasa stres. Okay? Ke-11, andakah ada rasa sentiasa cepat tersentuh ataupun rasa sedih? Okay? Dan ke-12, adakah anda suka bersendiri dan tidak mahu bersosial? Okay. So kalau simptom 12 ni ada, anda tuliskan dalam chat. Ada ke? Alright. Okay, kemudian kita lihat dekat sini. So anda dah tahu ini simptom stres. Stres, adakah anda mahu dia kekal? Stres emosi kekal? Ataupun anda perlu tangani? Okay, ini yang saya mahu kongsikan dengan anda. Stres, dia akan kait dengan masalah mental. Stres perlu ditangani. Ya, stres memang perlu ditangani. Kenapa? Okay. Sebenarnya stres adalah salah satu daripada masalah mental.
Jadinya untuk kesihatan mental ini bagus, dan stres merupakan orang kata the first masalah stres yang kata paling tak nak serius tau. So kalau masalah mental yang tidak serius ini anda tak boleh tackle, anda tak mahu tangani, dia akan jadi lebih orang kata lebih teruk lagi. Sepermulaan dia, seterusnya apa yang anda akan buat sekiranya stres ini tidak akan anda kawal atau anda tak tangani, anda akan dapat kemurungan. Sekarang ini, selepas COVID-19, keadaan stres yang boleh menyebabkan kemurungan, stres yang yang boleh naikkan keberat, ada dia punya kenaikan dia bagi umur orang yang muda, ya, 25 tahun ke bawah, dia naik sehingga 70%, 70%. So ini after COVID lah. So ada dulu duduk kat rumah, relax, sekali sekarang kena pergi office. Sekali relax dapat bantuan daripada kerajaan, sekarang dah tak ada. So all this thing is a stress, ya. Jadinya banyak yang remain terus jadi shy away dan menjadi orang kata menghadapi kemurungan ataupun depresi. Okay. Sekiranya kemurungan ini tidak kerana bila kemurungan ini selalu kita akan jauhkan daripada orang dan kita akan start berfikir. Jadinya ada satu lagi disorder yang dinamakan obsessive compulsive disorder, di mana kita fikir sesuatu. Contohnya lah, kita fikir sesuatu, kadang-kadang orang seperti ini dia akan takut. Dia takut macam fobia. Okay, katakanlah dia takut, katakan dia basuh tangan. Kejap-kejap dia basuh tangan. Kejap-kejap dia basuh tangan. Saya ada satu orang yang dia punya masalah adalah kejap-kejap dia gosok gigi. Kejap-kejap dia gosok gigi. Kejap-kejap dia gosok gigi. Dia masuk aja bilik air dia akan gosok gigi. So this is keadaan obsessive compulsive disorder. Ada yang pula dia akan pergi check, kata kat dapur, switch dapur tu dah on, dah off ke? Nanti dia akan balik semula tengok sama ada dah off. Nanti bila dia pergi ke depan, dia pergi ke belakang balik semua, dia nak tengok sama ada switch tu dah off ke tak. So inilah obsesif. Kadang-kadang pula dia akan nampak rumah macam bersih, dia akan bersihkan lah rumah tu. Dia mop. Ya. So kejap lagi dia akan mop lagi. Inilah keadaan di mana buat kerja secara obsesif. Ini keadaan satu masalah mental. So this is satu perkara yang bukan berlaku selepas orang kata stage kemurungan. Dan stage yang seterusnya, ya, stage masalah mental ni panjang, tapi saya tangkap yang keempat lah. Kemudian mungkin anda akan ada masalah gangguan pola. Gangguan bipolar ni adalah anda mempunyai personality yang berbeza. Kadang-kadang anda begitu ceria, happy, dan tiba-tiba anda sedih sangat. Okay? Ini bipolar. Sampaikan orang kata anda sebagai split personality, mempunyai dua karakter yang berbeza. So ini pun adalah masalah mental. Dan akhirnya, sekiranya anda tidak kawal, ada keadaan dinamakan skizofrenia, di mana anda hilunasi. Maknanya anda kadang-kadang boleh keadaan seperti ini di mana ramai ada masalah di mana dengar orang bercakap kat telinga. Kadang kata keadaan banyak kita lihat ada kes mental di mana suruh kata ada suara cakap kena tujun bangunan, bunuh orang dan sebagainya. Dan keadaan orang kadang ini ada macam kadang-kadang mereka suruh duduk kat gelap, dan kadang-kadang anda nampak orang ni bercakap bersendirian. So jadinya dalam keadaan skizofrenia ni, kita punya orang kata tu emosi dalam keadaan yang rendah, mental kita akan rendah. Kalau dalam Islam, inilah masa jin-jin akan senang nak masuk dalam badan kita. Mungkin bagi agama-agama lain pun mungkin anda mempunyai satu situasi di mana keadaan ini. So dalam Islam kita selalu memang arrange beritahu tentang jin, kerana emosi mental ini dalam keadaan yang lemah. So jadinya kita punya perisai kurang. So perlu kita tangani keadaan ini.
So, stres kalau tak dapat ditangani, dia akan membuatkan masalah mental yang memula tak begitu serius sehinggalah menjadi serius. Okey ya. Kemudian, adakah dia mempunyai masalah risiko yang lain? Yes. Satu daripadanya masalah penghadaman. Anda akan rasa perut anda ada rasa macam gastrik lah. Anda rasa macam acid reflux keluar, macam apa ni, GERD lah ataupun JERD lah kan. Maknanya kadang-kadang angin, kerana anda sendawa, kentut dan sebagainya, perut memulas dan sebagainya. Ini masalah penghadaman. Kemudian risiko kesihatan yang lain, walaupun stres yang permulaan ada, anda rasa selera tak makan, selera makan kurang. Tetapi lama-lama bila tak dikawal, kita akan mencari makan sebagai orang kata tu sebagai escapism. Jadinya kita makan. Jadinya ini akan menyebabkan berat badan akan berlebihan, boleh naik kegemukan. Ketiga, kerana apabila stres ini, kita punya peredaran darah akan terlalu orang kata shoot up, dan kemudian dalam masa yang sama toksin juga tidak dapat keluar dalam badan. So it haywire. Sebab apa tadi kita tahu bahawa hati tadi, ya, hati itu akan terbeban. Anda tahu bahawa hati adalah dia punya fungsi adalah menghasilkan enzim dalam badan kita daripada dalaman, dan hati juga adalah adalah organ untuk nyah toksin. So bila hati itu kena buat kerja lain untuk menghasilkan glukos yang tinggi, jadinya dia akan terbeban, jadi dia akan cepat rosak, dan jadi toksin tidak akan dapat dikeluarkan. Dan jangkitan kuman imun kita akan rendah. So orang akan cepat demam, sesama dan sebagainya. Kemudian otot-otot. Jadinya apa yang dibuat adalah kerana kita nak perlukan penggunaan di dalam otak. Jadinya amino acid yang ada di dalam otot-otot akan ditarik untuk digunakan oleh otak. Jadinya anda akan rasa sakit-sakit. Ya, sakit-sakit di dalam otot-otot anda, ya. So jadi ini antaranya. Dan tetapi pula kadang-kadang masalah stresnya, kadang-kadang kita tak sakit pun kita rasa sakit juga. Ini dua keadaan. Satu yang betul-betul benar, disebabkan oleh amino acid telah ditarik untuk diberikan kepada otak, tetapi dalam masa sama ada dalam keadaan di mana orang kata tu penyakit yang sebenarnya sakit otot ni sebagai orang kata tu superficial, ya. Kemudian jantung. Tadi kenapa jantung tadi berdegup kan? Dia akan membuatkan jantung asyik continue pam. Lama-lama jantung pun akan terbeban dan juga dia menjadi lemah. Tekanan darah tadi kita beritahu, tekanan darah akan menjadi tinggi kalau emosi ini asyik fluctuate, dan tekanan emosi akan fluctuate, jadi tekanan darah akan naik turun. Jadi dia akan meningkatkan lagi tekanan darah. Kenapa? Saluran darah tak jadi fleksibel lagi. Gula darah akan tinggi disebab tadi saya beritahu bahawa hati akan produce banyak glukos, ya. Jadi glucose spike is there. Kemudian luka. Jadinya luka akan menyebabkan juga luka tidak susah untuk sembuh. Ini kaitan dengan imun, dan sekiranya juga imun antibody juga akan menyerang sel badan kita, dan kadang-kadang juga masalah kulit, rashes, ya. Kadang-kadang psoriasis, kadang-kadang eczema, penyakit kulit pun akan berlaku. Dan antara yang lain adalah kesuburan. Kerana jumlah sperma akan berkurangan, dan sperma tidak kuat untuk berenang, ya. Nafsu pun kurang, dan juga tenaga untuk keintiman pun kurang. So ini juga menyebabkan kesuburan itu akan kurangan, ya. So ini risiko kesihatan lain. So bermulanya daripada stres. So kita kena tangan stres, terutama stres emosi. Okey. Bagaimana kita nak bantu? Pertama sekali kita kena, walaupun kata mental ataupun minda, tetapi kita organnya adalah otak. So otak ni memerlukan energi, adalah satu satu organ yang memerlukan energi. So jadinya untuk energi ni, sebenarnya kalau kita gunakan energi yang diperlukan oleh otak kita, ya, dia boleh
mengecas satu, orang kata tu mentol yang berkuasa 25 watt. So energi memang kuat di sini ya. So yang pentingnya kita nak pastikan tenaga untuk otak ini memang bagus. Satu adalah dia punya dalam keadaan bahan bakar. Apa dia bahan bakar? Pertama adalah oksigen. Kita perlu ada oksigen tinggi dalam badan kita. Dalam badan, ataupun kita penggunaan oksigen boleh dioptimumkan supaya otak ada mempunyai tenaga. Kedua, nutrients. Kita perlu mencari nutrients yang dapat membantu meningkatkan kesihatan otak. Ketiga, enzim. So jadinya enzim penting untuk otak. Keempat adalah air. Kerana air yang cukup untuk badan kita, dia akan dapat melancarkan darah ke otak. Ya. Jadinya, dan melancar juga rembesan-rembesan yang lain. Ya. Contohnya hormon ya, dan plasma dan sebagainya. Okey, itu tenaga. Kemudian otak juga perlukan stimulasi. So bagaimana? Kerana otak perlukan sel untuk bina semula sel. So kita sebenarnya secara kita perlu motivasi. Motivasi ya. Jadinya motivasi ini perlu kita mungkin injek kepada diri sendiri ataupun kita perlu dapatkan daripada luaran. Ya, mungkin motivasi daripada rakan-rakan ya. Mungkin daripada penceramah yang memberikan motivasi kepada kita. Okey, kemudian apa lagi kita simulasi adalah udara. Udara juga selain daripada itu memberikan kita satu, orang kata tu, oksigen yang tinggi juga. Kemudian untuk stimulasi, selepas kita dapat satu stimulasi yang besar juga kita kena caranya adalah untuk exercise. Perlu exercise. Kerana dia dapat juga melancarkan peredaran darah, dan selepas exercise kita relax. So jadinya that is a very good way untuk memberikan otak kita kekuatan. Punca masalah otak apabila kurang tenaga, kurang stimulasi dan tinggi inflamasi. So tinggi inflamasi. So inflamasi dapat dari mana? Satu, tadi tentang apabila kita ada jangkitan. Inflamasi satu. Kedua, adalah disebabkan oleh alergi, mungkin disebabkan oleh makanan. Ketiga, disebabkan oleh toksin yang ada pada dalam badan kita. So all these things perlu kita uraikan dan perlu kita ini. Sebab tu tadi bila Dr. Zaidi menceritakan bahawa LEF memang bagus untuk anti-inflamasi, so inilah satu daripada cara juga bagaimana kita untuk meningkatkan kecergasan otak kita. Okey, so di sini saya nak beritahu pada anda satu benda di mana kita perlu tahu, iaitu kaitan di antara otak dan juga usus kita, sistem penghadaman kita. Okey, untuk usus ya, dia akan mempengaruhi saraf. Usus dapat bahan untuk mempengaruhi saraf. Dia juga dapat membantu kawal stres kita. Dia juga boleh bantu untuk mempengaruhi mood kita. Dia juga dapat mempengaruhi tingkah laku ataupun behavior kita. Jadi, so ini penting sebab tu kesihatan usus dia ada kaitan rapat. Anda akan, kalau anda lihat, anda carilah informasi ini di dalam buku-buku, dia memang ada katakan kaitan di antara usus dan juga otak. Dan otak dapat mempengaruhi penghantaran nutrien ya, dan juga keseimbangan keseimbangan orang kata tu bakteria baik dengan bakteria tidak baik dalam usus kita. Pergerakan secara orang kata tu tidak sedar kita, macam degapan jantung, pembuangan air besar, pembuangan air kecil dan sebagainya. Rembesan, cecair-cecair dalam badan kita. So otak kita ini berkaitan. So dia akan pergi untuk buatkan di usus. So usus connection ini amat penting. So selalunya apabila yang berlaku adalah keadaan di mana sepatutnya usus ni dia dalam keadaan normal, dia ketat ya, dia punya orang kata tu antara purasap dan purasap. Dia panggil kata tempat ni. Ini tempat untuk orang kata tu untuk serap nutrien selepas diuraikan.
So dan tapi dia punya dinding ni memang antara satu purasat ni memang tegang lah. Memang tak ada pintu ataupun tak ada ruang. Tetapi masalahnya kebanyakan daripada orang sekiranya ususnya tidak dijaga, ya, dia punya ruang ni di mana keadaan yang kita panggil inflammation, ya. Ruang ini dia ada renggang. So apabila renggang, jadinya makanan daripada usus ini ataupun zat-zat yang tidak 100% terurai atau toksin ataupun bakteria yang jahat yang ada dalam usus, dia dapat masuk ke dalam saluran darah, ya, sepatutnya usus tu dapat bunuh katakan bakteria tak baik. So jadinya bakteria baik dapat fight. Okey, katakanlah in terms of makanan, patutnya enzim dapat uraikan dahulu. Jadinya benda ni bila dia akan renggang, so jadi inflame, dia bengkak di situ. So jadi kita panggilkan satu keadaan di mana dinamakan keadaan usus bocor. So dia akan efek you punya otak. Okay? So otak. So now bila anda nampak situ, pertama you kena jaga usus anda. Tadi dah tahu tentang otak, so the second thing that you perlu jaga adalah di usus anda. So now sama ada kita tahu adakah makanan kesihatan CNI dapat membantu. So jadi bagaimana kita nak sarankan produk CNI? So kita cari satu produk yang dapat menyelesaikan masalah usus bocor ataupun leaky gut dan untuk meningkatkan kesihatan usus. Because this is the first part. Kedua, kita nak cari produk yang dapat memberi nutrien kepada otak. Ya, sebab otak adalah organ yang efekkan dia punya saraf dan efek kepada mental kita. Ketiga, kita cari produk yang dapat melancarkan darah dan untuk memaksimalkan penggunaan oksigen. So di sini anda sudah nampak apa produk CNI dapat bantu kan? Dan keempat, produk yang dapat menenangkan minda. Okay, menenangkan minda. So empat so di sini anda sudah nampak kat mana kita nak cari untuk membantu dalam keadaan stres ini. Okay, so jadinya so now enzim dengan LF. So this is kerana this is enzyme online program, pasti kita akan talk about enzim. Tadi Dr. Zaidi dah beritahu enzim dengan anti-inflammation. So kita tahu tadi keadaan di mana anti-inflamasi akan menyebabkan stres, ya. So tugas enzim kita tahu bahawa dapat uraikan makanan, dapat menguraikan toksin, dapat mencuci darah, anti-inflamasi, ya, antioksida, antibakteria, antivirus. Dan kemudian untuk regenerasi sel, untuk mengawal ataupun kalau yang sel-sel yang tak bagus, dia boleh prepare balik semula. Dan meningkatkan kesihatan usus, kesihatan hati dan kesihatan darah. Ya. So tadi kita cakaplah usus. So jadinya dekat sini saja protection of usus tu dengan enzim untuk membantu sekiranya ianya menyebabkan otak kita tak dapat berfungsi dengan baik. Okay, hati tadi kan kita tahu bahawa hati bila dia punya function itu kerana terburden ataupun terbeban dengan penghasilan glukos tadi. So kita perlukan enzim kerana enzim membantu untuk meningkatkan kesihatan hati. Kesihatan darah tadi, kalau terlalu banyak glukos kan, so jadi darah pun tidak dia akan abnormal kerana glukos dalam darah terlalu banyak juga. So jadinya enzim dapat membantu dalam kesihatan darah, iaitu LAF. So anda nampak dekat sini. Okay, jadi saya ulangkan. Pertama, bagaimana LAF dan life enzyme dapat bantu? Pertama sekali dapat mengawal atur sistem dalaman. So masalah metabolisme hormon tadi kan. So jadi dia regulatekan hormon. Kalau stres terlalu banyak pun, yang tadi saya beritahu tentang kelenjar yang keluarkan hormon, dia akan relaxkan kelenjar tersebut supaya tidak hantar banyak-banyak, tak memproducekan banyak hormon. Kedua, untuk pelihara sel yang rosak. Sama ada sel otak, sel usus, ya, sel hati dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan bakteria baik dalam usus. Tadi kita beritahu kan, bakteria baik dia akan fight bakteria jahat. So jadinya apa-apa yang kalau terlepas, jadinya dia dapat protect dekat situ. Keempat, naikkan metabolisme. So terutamanya pada enzim metabolik. Enzim metabolik dapat membantu banyak fungsi dalam badan kita. Enzim penghadaman untuk menguraikan makanan, yang menguraikan toksin. Tapi enzim metabolik itu amat penting sekali. Okay. So kemudian untuk membakar lemak, jadinya LF dapat membakar lemak sebagai sumber tenaga. Jadinya
tidak perlu gunakan glukos tapi gunakan lemak. Itu jadi satu tambahan kat situ. Kemudian dia dapat mencepatkan penghantaran tenaga ke otak, ya. Kemudian untuk menguraikan makanan tadi, so nutrients dapat diserap, dapat digunakan oleh badan. Jadinya nutrients yang perlukan oleh otak dapat kita dapat tinggikan, dan juga penguraian sistem metabolik dan untuk detox sekali. Jadinya bila usus bersih, darah bersih, ya. Jadinya otak kita pun jadi lagi bersih. Okay, pengambilan Anda tahu kan, secara orang kata pencegahan ataupun pemeliharaan LAF ataupun life enzyme, diambil 2 stick, satu sebelum breakfast, satu sebelum tidur. Sekiranya dalam keadaan terapi, Anda boleh doublekan the dosage, ya. Dan enzim ni boleh tambah lebih banyak pun, tak ada masalah tentang ni, ya. Okey, kemudian kita lihat pula produk lain. So tadi kita tahu bahawa selain daripada enzim, ya, adakah nutrients lain dapat dibantu? Okey, pertama sekali saya rekomenkan Royal Jelly. Kenapa? Dia ada makanan lengkap, so tinggi nutrients, dia ada asid amino, multivitamin, mineral. So dalam masa yang sama, dia ada bantu dalam keadaan di mana dia dapat relaxkan otak juga melalui nutrients ini, ya, terutama kepada multivitamins. Kedua, dia bantu untuk kawal atur hormon. Anda tahu kan, fungsi Royal Jelly pun dapat mengawal atur hormon juga. Ketiga, merangsangkan metabolisme untuk membekalkan tenaga, dan asid amino dan vitamin B kompleks ni untuk tenangkan saraf. Okay. So itu jadi satu sesi 2 kali sehari. Kemudian DMG, 3 semburan sama ada 1 hingga 2 kali, atau you nak ambil banyak pun tak ada masalah. Ini sebagai orang kata pemeliharaan, tapi kalau terapi boleh ambil banyak. Kenapa kita perlukan DMG? Sebab dia dapat memaksimumkan penggunaan oksigen. So oksigen ke otak dapat dioptimumkan. Kemudian kita lihat pula anti-stress. Memang DMG adalah satu nutrients untuk anti-stress, dan juga DMG juga dalam bantu untuk meningkatkan tenaga. Ecstasy. Anda tahu bahawa ecstasy adalah satu produk yang antioksidan. So jadinya bila pengoksidaan dia tinggi, dia akan orang kata tu efek inflammation. So jadinya kalau antioksidan tinggi, so inflamasi pun rendah, ya. Jadi meningkatkan daya imun kita. So jadinya kalau ada kesan di mana imun akan itu, dan anti stress, ya. Ecstasy memang anti stress juga, ya. Dan keempat adalah omega 3 kerana dia ada DHA, iaitu asid lemak penting untuk otak. EPA adalah asid lemak penting untuk jantung. Tadi kita tahu kan, stres boleh pumpkan banyak orang kata tu jantung kita bekerja. So kita kena jaga jantung kita. So DHA dengan EPA badan kita tidak boleh hasilkan. So kita perlu ambil daripada luar. So jadi dalam CNI kita ada HHC omega 3. Jadi anda dicalon hari tu 2 hari lepas, mereka kata bagus HHC omega ni 3 sebab dia daripada parti minyak ikan. Anda tak perlu berenang ke laut, tak perlu pergi ke dasar laut untuk cari satu khasiat di mana dapat membantu badan kita, bukan hanya di jantung tetapi di dalam hati kita. Jadinya selain daripada itu, daripada makanan kita, daripada nutrisi kita, kita perlu mengambil lebih, bagus untuk mengambil lebih sayur-sayuran dan buah-buahan. Kedua, tolonglah stop mengambil makanan segera, makanan terproses, makanan dalam tin, ya. Especially when you are stressed, please do not ambil food yang makanan yang segera. Kemudian, kenapa? Kerana zero nutrisi dan rendah nutrisi, so that dalam badan nutrients you, enzim yang ada, kalau enzim dalam badan you, apa yang mereka buat bukan untuk membantu dalam organ-organ yang lain, paksa untuk proses makanan-makanan yang banyak kandungan tambahan, bahan tambah, bahan pengawet, bahan yang tidak semula jadi itu. Berhenti, kalau boleh berhenti yang minum alkohol, berhenti minum alkohol, berhenti minum minuman yang bertenaga, berhenti minuman berkarbonat, berhenti mengambil gula yang berlebihan, ataupun berhenti kafein berlebihan. Kopi, walaupun CNI punya kafein memang jumlahnya rendah, tapi anda perlu berpada
supaya jangan ambil terlalu banyak kopi, kerana kopi memang dalam keadaan yang tinggi, kafein anda akan tinggi. Jadi anda chances ada tidak dapat kawal stres anda. Kerana dia punya function itu akan, kafein ini akan efek juga dalam keadaan di mana efek kepada otak kita. Okey, kemudian this is satu cara bagaimana ada perkataan namanya satu prinsip. Prinsip ini dinamakan New Start. Saya encourage anda untuk tahu tentang ini. Ianya adalah short form. Apa itu new? N adalah nutrition. Tadi kita beritahu apa nutrisi yang anda perlu ambil. So dekat sini kalau anda betul-betul bagaimana nak tangani stres anda punya nutrisi perlu bagus. Sudah saya dah kupas tadi. Kedua, E adalah exercise. Go out supaya dapat darah menjadi lebih lancar. Ya, darah dapat lebih lancar. Jadinya dapat keluarkan toksin-toksin juga anda, ya. Jadi organ-organ dalaman anda dapat berfungsi dengan bagus, ya, kerana anda dapat exercise. Oxygenation pun dapat bantu untuk dapat dibekalkan ke semua. Okey, W adalah water, ya. Anda perlu minum air yang banyak, ya, banyak supaya dia dapat membantu dalam detox, dan juga terutama pada air mineral, kerana mineral surih ini dapat membantu sebagai electrolyte. Orang kata plug kepada otak kita, ya, memang bagus. So mineral surih itu amat penting. Okay, kemudian S adalah sunshine. Go out terutama belah pagi kerana banyak tingginya vitamin D, dan vitamin D ini membantu untuk menyerap pelbagai jenis mineral. So memang bagus untuk pergi kerana vitamin D is good for you, vitamin D untuk good. Tapi belah pagilah. Maknanya 10 pagi ke bawah, ya. Kemudian T, lepas new ST adalah temperance. Temperance adalah keseimbangan. Jadi anda perlu cari sesuatu untuk seimbangkan. Tadi saya beritahu tentang empat keadaan badan kita. Anda kena seimbangkan. A adalah air ataupun udara, ya. Udara anda sedut daripada udara luar yang bukannya orang kata yang bersih, udara yang bersih bukan udara yang tidak bersih, ini supaya untuk membantu oksigen. Dan kalau anda merokok, stopkan anda punya merokok kerana merokok akan menggunakan 20% daripada oksigen badan. Ya, satu orang satu rokok itu sebut. So jadinya kalau anda stres, stopkan rokok. Bukannya anda tambahkan rokok, So jadinya ini. Dan kemudian R adalah relax. Instead anda gunakan cara lain, anda baca. Anda ambil satu hobi. Contohnya anda baca buku untuk baca, kan membantu untuk menguatkan minda anda. Relax, ya, baca sesuatu, tolak semua sekali handphone dan sebagainya, anda baca dari menggunakan buku dan sebagainya. Kemudian anda tidur. Apabila anda sudah ada jadual relax yang bagus, tidur anda akan lebih lena, lebih senang. Kemudian T terakhir adalah trust. Anda perlu percaya, anda mesti cari untuk stres ni, anda kena cari sesiapa-siapa yang anda boleh percaya, trust, dan kemudian anda boleh kongsikan kongsikan. Sekiranya di dalam keliling anda tidak ada orang yang anda boleh percaya, anda percayalah kepada pencipta anda mengikut kepercayaan masing-masing. Bercakaplah kepada Tuhan, ya. Kalau anda rasa anda bukannya seorang yang percaya ada Tuhan, dan anda talk kepada diri anda di dalam cermin, anda luahkan. So this is the thing that you need to trust, ya. Terutama pada saya lebih bagus kalau anda trust somebody ataupun trust untuk bercakap kepada Tuhan, ya. So untuk keluarkan emosi anda. Dan pastinya dengan keadaan sini juga anda boleh meditate, sebagai satu solat dan sebagainya. Right? Ini adalah satu cara bagaimana kita menangani. Ini satu prinsip bukan saya cipta, Nanti kita akan beritahu siapa orangnya. Jadinya yang penting anda perlu terima stres itu adalah masalah. It is a problem. Okay. Kedua, anda perlu asingkan stres yang anda boleh kawal dan stres yang tak boleh kawal. Okay. Yang tak boleh kawal, let go. Kita bukannya, dunia ni bukan putar di sekeliling kita. Kita adalah zarah yang kecil aja di dalam
satu orang kata alam semesta ini. Kewujudan kita ini hanya kita tahu kenapa pentingnya kewujudan kita. Tetapi sebagai alam semesta kita punya kewujudan kita ni kecil, ya. Jadinya don't take it too hard tentang masalah-masalah yang berlaku. Yang mana boleh kita tangani, kita tangani. Yang mana tak kemana kita let go. Ya. Ketiga adalah anda perlu tangani stres sekarang, bukan tunggu. Dan keempat, be happy. Don't worry, be happy. Ya, happy. Sebab apa? Bila anda fikir banyak benda pun, sometimes kita tak dapat selesaikan masalah. You senyum dulu, you senyum ke orang, you senyum apa, nak marah-marah, you senyum dulu. Dan anda akan nampak cara anda menangani keadaan sekeliling anda ini akan lebih bermakna, lebih relax. So sebagai akhirnya, ya, keseimbangan fizikal anda, secara fizikal bagaimana anda menangani, anda ambil nutrisi, anda perlu senam, menggunakan senaman, dan anda perlu rehat. Bagi mental dan minda, anda guna belajar. Anda membaca, belajar something new, take something new. Satu benda yang anda boleh learn, so that you akan buatkan minda anda fokus kepada benda yang baik. Kemudian, anda boleh transfer anda punya knowledge, mengajar dan berkongsi. Share the knowledge. Okay? Sebab tu dalam CNI kita ada kan sistem, sebab bukan hanya kita know, tapi kita wants to share with you. Kemudian, anda merancang dan bertindak. So once you plan, but this plan mesti ada outlet. Outlet dia adalah tindakan. But kalau anda hanya plan saja, tapi tidak ada tindakan, dia akan buatkan stres. So kerana tindakan akan membuahkan hasil. So tindakan yang sewenang-wenang, hasilnya akan kurang. Ya, jadi kita lihat tindakan yang bagus supaya anda akan dapat keberhasilan yang lagi bagus, dan lepas tu you akan happy lagi. Okay. Emosional adalah kasih sayang. Sebab tu dalam CNI kita sentiasa memupuk kasih sayang antara satu sama lain. Kemudian apalagi jalinan persaudaraan. Di dalam CNI sebab tu kita tekankan kita ni sebagai keluarga besar CNI. Why? It helps us secara emosi. Dan ketiga adalah empathy, di mana kita sentiasa fikir juga, maksudnya bila keadaan orang tu ada masalah, kita cuba letakkan diri kita di dalam keadaannya, keadaan orang tersebut, dan kita akan menjiwai, kita cuba menjiwai dia, dan kita bawa faham keadaan situasi, dan kita akan lagi rasa macam expectation will not be too high about somebody, ya, kerana kita akan lebih cool down nanti. Okay, spiritual, percayaan tadi, anda perlu percaya kepada sesuatu yang anda ini. Dalam rukun negara pun kita perlu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi sebab tu saya tadi tekankan kepada Tuhan tadi. Juga kita perlu ada nilai-nilai murni. Sebab tu dalam CNI kita ada semangat semut yang kita selalu tekankan. Ini adalah antara nilai murni yang kalau anda tak tahu tentang apa nilai murni, gunakan semangat semut. Dan sentiasa terakhir, anda perlu rasa bersyukur. Be thankful. Berterima kasihlah. Saya thankful kepada downline anda, kepada upline anda. Kadang-kadang ramai daripada kita lupa nak say terima kasih kepada upline. Ya. Tapi beri terima kasih. Terima kasih itu amat penting dan anda akan rasa lebih relax lagi. Okay. So, jadi sebagai terakhir, New Start ini adalah satu prinsip yang diperkenalkan oleh Dr. Dan Banos, iaitu senior psychologist. Dia merupakan lecturer juga, counselor daripada Australia. So, saya cadangkan dengan anda, New Start, mungkin kesemua ini mungkin anda tidak dapat buat sekali harum, ataupun pilih 3 daripada 8 yang saya kongsikan tadi. Jadi kalau anda nak tahu nanti, mungkin nanti kita akan hantar nanti training ini dalam bentuk video supaya anda boleh ulang kaji. So, sebab itu kita sebagai keluarga besar CNI, dan saya selalu menekankan pada ketika ini, saya tekankan perkataan wellness super team. Wellness super team ialah supaya anda sebagai usahawan yang memupuk, mempromosikan produk makanan kesihatan, pastilah anda perlukan mempunyai fizikal yang sihat, minda yang sihat, emosi yang sihat, dan juga kerohanian yang sihat. Ya. Dan wellness super team kita pun kita buat secara ilmu-ilmu juga, kita kongsikan baru
2 hari lepas saya di Changlun sebagai workshop. Tetapi secara online kita sudah buat juga ilmu-ilmu yang kita kongsikan dengan anda ataupun skill secara online di Dewan Wellness Support Team Program. Pada bulan 5 bersama dengan Double Diamond Hajah Siti Rawan. Ya. Jadi pada bulan ini, minggu depan, pada 25 Julai, kita akan bersama dengan Diamond Agency Manager Muhammad Fauzi Yusof. Dengan topiknya bagaimana untuk menyarankan produk makanan kesihatan. Jadi dia kasih tip-tips je. Jadi untuk itu saya rasa kita dengan kita ada ilmu, kita ada mempunyai orang kata kita dapat sikap yang positif, kita ada habit yang positif dan juga kita juga ada orang kata tu tindakan yang positif yang akan membantu kita keseluruhannya. Jadi maka saya dengan ini serah kembali majlis ini kepada Dr. Zaidi. Persilakan Dr. Zaidi. Baik, terima kasih Cik Mazlah atas penerangan yang jelas dan mendalam berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini, iaitu enzim stres dan kesihatan mental. Jadi semua dah tahu malam ni apa itu sebenarnya stres. Rupanya ada stres yang baik, ada stres yang tak baik punya daripada perkongsian Cik Mazhar tadi. Kemudian jenis stres, punca dan simptom dan apa kaitan stres dan kesihatan mental tadi Cik Mazhar dah jelaskan dan bagaimana enzim dan juga produk CNI yang dapat membantu dalam kesihatan memelihara kesihatan mental kita semua. Baik, terima kasih Cik Mazhar. Dan untuk seterusnya, untuk anda semua, saya mohon jasa baik anda untuk on video anda masing-masing. Tapi sambil-sambil anda bersedia sebelum kita ambil group foto, saya nak ke ruangan chat box. Jika ada sebarang persoalan berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini, saya lihat dari awal tadi ada, sepertinya tak ada persoalan. Cik Mazhar, okey. Sepertinya jelas, mungkin jelas soalan daripada penerangan daripada Cik Mazhar berkenaan dengan kesihatan mental ini dan memang kita semua perlu memelihara kesihatan mental dan salah satu caranya dengan mengamalkan enzim dan juga produk-produk CNI yang berkaitan dengannya. Tadi ada Rojeli, DMG dan sebagainya. Okey, baik. Jadi semua dah siap sedia, dah on video masing-masing. Jadi saya ingin mohon jasa baik Cik Rizwan Rais, boleh bantu saya? Okey, baik Dr. Zaidi. So kita pergi pada ada 2 page. Kita pergi pada page yang pertama terlebih dahulu. Okey. Ada 3 page. Okey, 1, 2, 3. Okey, ini adalah page yang pertama. Kita akan teruskan pada page yang kedua sebentar ya. Okey, kita akan pergi pada page yang kedua. Alright. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, ada satu page lagi yang terakhir. Teruskan senyuman anda. Yang ketiga 1, 2, 3. Okey dah. Saya pas balik kepada Dr. Zaidi. Baik, terima kasih kepada Encik Rizwan dan juga anda semua yang dah kongsi komen-komen anda di chat box berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini. Ada ramai yang kongsi berkenaan dengan terima kasih kepada Encik Mazhar, kongsian ilmu yang mantap dan terbaik daripada Diamond Agency Manager Puan Hajijah dari Brunei. Kemudian Puan Sharifah juga ada kongsi. Sebaiklah malam ini Encik Mazhar terasa Cilis pula bila dapat tahu. Terima kasih banyak Cik Mazhar. Okey. Right. Dan kemudian terima kasih Cik Mazhar banyak pesan menarik daripada Cik Mazhar, daripada Nuriza Abdullah. Kemudian okey, daripada Tuan Azizi, boleh saya dapatkan link untuk program malam ni untuk siaran ulangan. Jadi nantikan di EBS di WhatsApp. Nanti kami akan kongsikan link untuk anda rujuk semula. Okey. Terima kasih juga kepada daripada Okey.
Okay, banyak info malam ni, penyampaian yang mantap daripada Hafizah K. Terima kasih dan Cik Mazhar daripada Puan Aif Hong, daripada Puan Fatimah, dah ramai lagi. Okay, daripada Puan Naimah binti Masuk, right, daripada Mak Supulis. Okay, maaf Kak Wat, saya harap semua berjalan dengan lancar di sana, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga cepat sembuh lah. Alright. Okey, jadi saya ingin teruskan fokusan saya di akhir sesi exam online kita pada akhir ini. Ada berita yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua, iaitu promosi khas exam online program. Kita ada dua promosi, iaitu yang pertama promosi LEF beli 2 percuma 1, dan yang kedua live exam beli 2 kotak percuma 1 kotak lagi. Dan promosi ini khas untuk anda semua yang hadir pada malam hari, jadi bertuah kepada anda semua. Dan setiap anda semua boleh buat pesanan e-voucher ini maksimum 2 set untuk setiap code package. Jadi anda boleh order 2 LAF dan juga 2 live exam maksimum. Okey. Dan tempoh sah untuk e-voucher ini adalah dari 20 Julai sehingga penghujung Julai ini 31, dan e-voucher yang anda peroleh ini boleh dipindah milik, dan pastikan anda membuat pembelian ini dengan menggunakan e-voucher yang akan dihantar kepada anda nantinya. Jadi linknya telah dikongsikan di ruangan chat box oleh Encik Rizwan Rais. Terima kasih, dan untuk anda semua boleh klik form tu dan terus isi dan buat pesanan pada malam hari ini, dan boleh juga anda save di handphone anda. Alright. Baik. Dan untuk anda semua, pastikan anda isi semua pada borang tempahan promosi khas live exam dan juga LAF ini, kerana tempahan akan tamat pada hari esok 18 Julai jam 6 petang. Okey. Jadi take note tentang ini, selewat-lewatnya esok untuk anda buat pesanan. Alright. Dan seterusnya ada sedikit perkongsian di akhir ini, ada promosi bulanan untuk wellness pada bulan Julai ini. Yang pertama, beli 2 ekstasi dan purchase with purchase kotak yang seterusnya pada harga yang istimewa hanya RM43.55. Dan yang kedua, beli 2 neoganik yang besar 460 gram percuma 2 kotak neoganik yang kecil 30 yang bernilai RM168. Dan yang ketiga, beli 4 Royal Honey dan dapatkan percuma 1 kotak yang bernilai RM100. Jadi grab promosi bulanan dalam kategori wellness pada bulan Julai ini. Dan seterusnya, saya ingin berkongsi kepada anda semua kempen testimoni CNI Updating Live anda yang terbuka kepada anda semua CBO dan juga pengguna CNI, dan testimonial yang anda hantar dan terpilih akan menerima insentif produk sebagai tanda penghargaan daripada kami. Ada 4 kategori. Yang pertama ada video testimonial yang boleh mendapatkan insentif produk RM150 sehingga RM150. Yang kedua, testimonial berserta rekod dokumen boleh dapat insentif produk sehingga RM250. Dan yang ketiga, testimonial MyRAS boleh mendapatkan MyRAS Essence Toner dan juga MyRAS Protective Sunscreen. Dan yang keempat, kepada anda pemberi khidmat testimoni, kepada anda yang menyarankan produk dan memantau perkembangan pemberi testimonial kategori kedua dan juga ketiga, anda juga layak untuk menerima insentif produk yang bernilai RM100. Jadi segala persoalan boleh PM saya ataupun Encik John Chu. Okey. Seterusnya, program seterusnya pada minggu hadapan, pada hari Isnin, kita ada EBRC CAP Fundamental melalui Zoom. Nantikan berita ini yang akan dikongsikan di seluruh social media CNI. Nantikan pada minggu hadapan 24 Julai pada hari Isnin dengan topik yang berkaitan dengan CAP. Alright, jam 9 malam melalui Zoom. Dan seperti yang Cik Mazlah beritakan tadi,
pada 25 Julai jam 9 malam melalui platform Zoom, kita ada EBRC Wellness Super Team Program dengan topik bagaimana untuk menyarankan produk makanan kesihatan CNI bersama Diamond Agency Manager Encik Muhammad Fauzi Yusof dan bersama Cik Mazhar Ibrahim sebagai konsultan kanan pemakanan CNI. Jadi nantikan pada minggu hadapan hari Selasa, lock the date. Okay? Dan akhir sekali kita telah sampai di penghujung kelas kita malam hari ini. Saya berharap kita semua dapat manfaat dari perkongsian Cik Mazlah. Jutaan terima kasih kepada beliau atas kesudian berkongsi ilmu dan juga pengalaman berkenaan dengan topik kita, enzim, stres dan juga kesihatan mental. Terima kasih juga kepada anda semua yang menjadikan kelas pada malam hari ini, yang meramaikan kelas kita pada malam hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di kelas-kelas Enzim Online Program dengan topik-topik yang menarik pada masa akan datang, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua.